Assalamualaikum. Salam. Okey. Boleh dengar tak saya Uh, cakap? dapat. Kita orang adalah saya introduce diri saya sendirilah. Jadi nama saya Muhammad Azrul Syahmi, student UMP dengan TE 2075. Kita orang dari subjek etika dan peradaban. Jadi ingin menemu ramalah dengan mengenai ICT lah. So selain itu kita orang juga ada Muhammad Nafi lah sebagai interviewer untuk part A dan saya adalah part B. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan. Nama saya Muhammad Nafiz Akil bin Asrif daripada kumpulan ke-7 untuk subjek USC 2022 Pengajian Etika dan Peradaban. Jadi saya akan bertanyakan soalan dan menemu ramah sedikit kepada Encik Muhammad Almi alias. Jadi yang pertama, boleh anda perkenalkan diri anda terlebih dahulu? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Nama saya Muhammad Almi bin Alias. Saya berasal daripada Melaka dan kini saya menetap di Debu Mustautin lah, di Selangor. Apakah taraf pendidikan yang anda telah capai? Boleh ceritakan sedikit tentang latar belakang pendidikan anda? Saya mempunyai ijazah pertama dan juga ijazah sarjana ataupun masters dalam bidang matematik dari Universiti Kebangsaan Malaysia, dan saya juga mempunyai PhD dalam bidang pengkhususan matematik gunaan dan perkomputeran dari Monash University. Apakah pekerjaan yang anda sedang buat sekarang? Boleh ceritakan sedikit tentang pekerjaan dan jawatan yang anda secara ringkas? Okey, terima kasih. Saya merupakan pensyarah di Jabatan Sains Matematik, Fakulti Sains dan Teknologi Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM. Secara spesifiknya saya adalah pensyarah kanan ataupun kita kata senior lecturer ataupun assistant professor lah di jabatan saya. Selain itu juga saya adalah penyelidik dan saya melakukan penyelidikan dalam bidang mathematical ataupun matematik biologi. Semasa anda bekerja, adakah sebarang masalah yang anda pernah hadapi selama anda bekerja? Kalau kita nak bercakap tentang masalah ni, sebenarnya masalah bukan hanya ada bila kita bekerja je kan. Apa-apa yang kita buat pun akan ada masalah. Namun perkara yang paling utama bagi saya apabila saya bekerja ini adalah bagaimana saya ataupun bagaimana saya mendapatkan cara supaya saya tak bawa balik masalah yang saya hadapi di tempat kerja ke rumah. Dan juga saya fikir masalah yang berlaku di rumah saya tak bawa ke tempat kerja. Sebabnya kalau saya bawa masalah rumah ke tempat kerja, dia akan menjejaskan produktiviti saya lah sebagai pekerja. Dan sebaliknya kalau saya bawa masalah saya di tempat kerja ke rumah, dia akan memberi kesan pada hubungan kekeluargaan yang saya ada lah. Jadinya isu yang saya rasa utama dalam soalan ni adalah work-life balance. Kerja-kerja, hal di rumah adalah hal di rumah lah. Tapi saya rasa benda ni agak sukar, terutamanya untuk pensyarah ataupun sebenarnya apa-apa pun kerjaan, terutamanya apabila kita ni baru bermula lah di awal pekerjaan dan sebagainya, yang mana tempoh kita memerlukan beberapa tahun sebagai contoh untuk kita sesuaikan dengan keadaan bekerja sebagai contoh. Itu satulah masalah saya rasa. Dan yang kedua adalah saya rasa satu masalah yang biasa semua orang hadapi adalah keperluan untuk mencapai KPI ataupun Key Performance Indicator, atau dengan kata lain markah sasaran tahunan dalam pekerjaan kita. Jadinya benda ni pun adalah satu isu yang besar dan yang mampu memberi tekanan lah kepada semua orang yang bekerja.
bagaimanakah anda boleh berkecimpung dalam bidang pekerjaan anda sekarang, iaitu pensyarah? Saya sebenarnya sangat minat mengajar. Jadinya pekerjaan sebagai pensyarah ni memang sesuai lah ataupun paling dekat dengan saya berbanding pekerjaan yang lain. Selain itu, sebagai pensyarah ni kami juga perlu melakukan penyelidikan dan sebenarnya kita kata portion ataupun beban beban sebagai seorang pensyarah ni sebenarnya lebih kepada melakukan penyelidikan berbanding dengan mengajar. Dan ini juga sebenarnya bertepatan lah dengan saya, sebabnya saya memang suka lakukan penyelidikan, terutamanya dalam bidang kajian saya lah, iaitu bidang matematik. Jadi saya fikir mungkin pekerjaan sebagai pensyarah ni adalah pekerjaan yang paling sesuai dengan saya berbanding apa-apa pekerjaan lain yang saya tahu. Apakah perkara yang mendorong anda untuk menjadi seorang pensyarah sehingga sekarang? Sebenarnya agak sukar juga sebenarnya, tapi sebabnya saya fikir walaupun kita walaupun kita bekerja dalam satu pekerjaan yang merupakan minat kita, seperti saya lah kan. Jadi tak semestinya kita tidak menghadapi masalah apabila kita melakukan pekerjaan tersebut lah. Jadinya bila saya hadapi masalah yang sukar, jadinya ada beberapa perkara yang saya rasa mampu memberikan motivasi kepada saya dan saya rasa mungkin juga orang lain. Sebagai contoh, saya fikir bukan semua orang boleh mempunyai peluang untuk mendapat pekerjaan seperti saya, kan. Ada banyak persaingan dan mengapa aku terpilih sebagai contoh, kan. Jadinya dengan berfikiran begitu, saya rasa saya kena hargai apa pekerjaan yang saya ada. Keduanya, saya fikir mungkin pekerjaan ini sebagai satu tanggungjawab untuk mendidik pelajar. Kita memang berhubungan secara terus dengan pelajar. Kemudian saya sebagai seorang Islam, saya anggap pekerjaan ini sebagai satu ibadah lah kepada saya. Kan ibadah yang umum lah. Maksudnya bukan cakap ibadah yang solat ke, yang mengaji ke, tapi mengajar juga, ataupun sebenarnya apa-apa pekerjaan pun dia boleh jadi ibadah kepada kita. Itulah saya rasa 3 sebab yang mendorong saya untuk kekal lah sebagai pensyarah walaupun berbagai cabaran juga yang saya hadapi. Apakah aktiviti yang anda gemar lakukan ketika waktu lapang? Saya ada banyak juga hobi yang tak berkaitan dengan bidang akademik, namun saya rasa hampir kesemuanya tidak lagi saya lakukan kerana agak sibuk dengan pekerjaan. Tapi kalau ada kadang-kadang kalau ada masa yang ada masa lapang, saya suka baca bahan-bahan berkaitan dengan sains dan matematik lah. Dan juga mungkin kalau yang santai sikit, saya suka mendengar lagu. Apakah matlamat hidup anda? Matlamat hidup saya fikir untuk jangka masa panjang, saya nak menjadi seorang manusia yang berguna kepada semualah agama, bangsa dan negara lah. Namun untuk jangka masa sederhana, saya fikir saya ingin belajar sebanyak yang mungkin dan nak tuntut ilmu sebanyak yang mungkin, terutamanya dalam bidang kajian saya, iaitu bidang matematik biologi. Dan kemudian saya nak cuba untuk mempopularkan bidang ini di Malaysia, di Asia Tenggara dan Asia lah umumnya. Pada pandangan anda, apakah cadangan yang boleh anda berikan atau anda berikan kepada mahasiswa universiti zaman sekarang untuk pekerjaan masa depan mereka? Pada pandangan saya, mungkin mahasiswa ni dia perlu tahu apa yang minat mereka lah, apa yang mereka sebenarnya ingin lakukan di masa depan. Tak semestinya pekerja sebenarnya. Contohnya kalau awak nak terlibat dengan NGO dan sebagainya, awak kena sedari di masa belajar lagi lah. Itulah peluangnya untuk tahu tentang perkara tersebut. Jadinya bila dah tahu, berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapainya lah, untuk merealisasikan apa yang
awak nak buat sebenarnya. Kedua pula adalah dia berkaitan dengan yang pertama ni adalah untuk tidak membuang masa. Terima kasih kepada Encik Muhammad Almi atas kesudian menggunakan masa lapang untuk menjawab soalan-soalan berikut. Jadi seterusnya akan teruskan dengan soalan part B yang akan ditanya oleh saudara Encik Muhammad Azrul. Okay, Assalamualaikum sir. Saya Muhammad Azrul Syahmi yang akan mengemukakan soalan part B untuk se-interview lah, untuk jawab soalan tersebut. Jadi sebelum saya mengemukakan soalan tersebut, saya nak menceritakan sikit. Di era moden ini muncul istilah teknologi maklumat dan komunikasi, iaitu ICT lah, ataupun Information Communication Technology, di mana istilah ini berhubungan dengan teknologi dan layanan. Jadi dengan soalan yang akan saya berikan, apakah yang saya tahu mengenai ICT ataupun dikenali sebagai Information Communication Technology? Ya, ICT ni adalah akronim ataupun singkatan daripada perkataan Information and Communication Technology lah, yang bermaksud teknologi komunikasi dan maklumat. Bermaksud dia adalah satu kaedah yang kita kata canggih untuk manusia berkomunikasi dan untuk menyampaikan ataupun memindahkan maklumat. Bolehkah saya menjelaskan tentang evolusi dan pengubahan teknologi pada masa kini related dengan ICT tersebut? Sebenarnya perkembangannya agak pesat pada awal tahun 80-an melalui rancangan Malaysia kelima, iaitu dari tahun 1986 hingga 1990, seperti yang telah direkodkan oleh unit perancangan ekonomi pada 2012. Jadi dalam tempoh beberapa tahun tersebut ada beberapa bidang tumpuan yang diberikan oleh kerajaan Malaysia dalam fokusnya pada teknologi maklumat, terutamanya untuk meletakkan ataupun membangunkan infrastruktur di sekitar kawasan bandar yang menjadi tumpuan kepada pelbagai sektor ekonomi, bangunan dan juga ke kawasan sekitar penempatan luar bandar. Ada dua arah lah teknologi maklumat ICT ini dinilai lah. Dari segi pembangunan pertumbuhan ekonomi dan juga pembangunan masyarakat dan insan. Jadinya kalau pada tahun 1970, iaitu spesifiknya 31 Ogos, iaitu pada hari kemerdekaan, pihak kerajaan mula membina secara progresif lah bidang-bidang yang berkaitan dengan sains dan teknologi moden. Pada 1989 sebagai contoh bermula rangkaian komputer Malaysia. Kemudian tahun 1991 jaringan Malaysia telah dilancarkan, dan kalau tahun 1997 Cyberjaya telah dilancarkan. Adakah saya bersetuju bahawa ICT adalah sebagai penggerak kesepaduan nasional di negara kita? Okey, so bagi saya secara umumnya saya setujulah, dan ICT ni mampu menjadi penggerak kan. Maksudnya bila penggerak ni dia sebagai catalyst, sebagai pemangkin kepada kesepaduan nasional. Tapi that's not the only factor lah, ada berbagai faktor lain lagi kan. Contohnya kalau dalam, kita tahu tamadun Islam sebagai contoh, time tu tak ada ICT tapi masyarakat boleh bersatu padu. Cumanya untuk yang dalam konteks ni, saya percaya ICT ni dia boleh jadi pemangkin lah kepada kesepaduan nasional. Jadinya bagi saya, kalau kita betul-betul dapat gunakan ICT ini, maka kita dapat membantu dalam menyatupadukan masyarakat. Selain itu, ICT ini juga dapat membantu dalam bidang pendidikan. Kita dapat mewujudkan persekitaran yang menyeronokkan untuk pelajar yang berbilang bangsa ni belajar. Selain itu, saya rasa
dalam bidang agama sama juga, iaitu ICT ni dapat kita gunakan sebaik-baiknya untuk menyampaikan ataupun menyalurkan maklumat tentang contohnya agama lain dan sebagainya lah di media sosial. Adakah negara kita telah mencapai kesepaduan nasional dengan penggunaan ICT pada masa kini? Okey, kalau pendapat saya, kita masih lagi belum mencapai, terutamanya kalau kita tengok daripada apa yang berlaku pada pilihan raya yang baru ni lah kan, kalau kita lihat dalam media sosial, bukan sahaja media sosial yang mainstream tapi media sosial yang alternatif, kalau kita baca komen-komen ni dan sebagainya, masih lagi saya fikir berbagai usaha lagi lah perlu dilakukan lah supaya dapat tingkatkan lagi kita punya kesepaduan nasional. Boleh berikan contoh-contoh ICT yang digunakan dalam kehidupan kita sehari? Yelah, of course lah kan, paling banyak sekali saya rasa untuk jual beli lah, transaksi ataupun jual beli online. Kemudian yang kedua saya rasa mungkin saya sebagai pensyarah adalah pengajaran dan pembelajaran. Adakah ICT memberi kebaikan kepada kehidupan kita seharian? So, jika bagaimana ICT dapat memanfaatkan kehidupan seharian? Ya, saya rasa memang ICT ni sangat memberi manfaat lah, ataupun kebaikan kepada kehidupan saya dan juga ramai orang lain di luar sana. Sebabnya pertama sekali adalah kita punya kehidupan ni mungkin jadi lebih efisien lah, lebih cepat. Okay? Kemudian selain tu banyak juga kebaikan ICT ni dalam, contohnya dalam perniagaan yang mungkin untuk saya, bukan untuk saya je tapi orang lain kan. Contohnya data dan maklumat yang penting dapat disimpan dengan selamat. Kemudian organisasi pun mudah berkomunikasi pada kedalaman dan luaran kan. Adakah ICT membawa sebarang keburukan? Kebaikannya banyak dan keburukannya pun kita tak dapat nak elakkan, tapi mungkin kita boleh kurangkan. Contohnya, saya ingat yang paling penting seperti yang disuarakan oleh Menteri Komunikasi dan Digital yang baru, iaitu berkaitan dengan kecurian data kan, data-data peribadi pengguna dan sebagainya. Jadi saya rasa itu adalah antara perkara yang paling penting lah. Kemudian yang keduanya mungkin kekurangan ataupun kita kata keburukan lah, adalah ICT ni mungkin berlaku pembaziran waktu kan, bila permainan dia sebenarnya bukan saja ICT tapi dia selari dengan pembangunan teknologi itu sendiri kan. Contohnya kalau dulu games ni dia tak canggih sangat, tapi sekarang ni game ni dia canggih. Apakah etika dan peradaban dalam penggunaan ICT dan adakah ia penting untuk kehidupan kita seharian? Sebenarnya saya nak jawab yang kedua tu dulu, iaitu penting atau tidak kan. Okay. Sebenarnya kalau dalam kita sebagai manusia pun, sebenarnya apa-apa yang kita lakukan dia mesti ada etika lah, etika dan adab lah kan. Malah perbincangan tentang etika ni pun sebenarnya meliputi sains dan teknologi. Yang keduanya adalah sebenarnya yang saya cakap tadi adalah apa-apa yang applies pada kegiatan bersemuka juga dia applies on online punya communication. Sebagai contoh adalah kebebasan bersuara kan. Kebebasan bersuara dia perlu diutamakan sesuai dengan hak asasi manusia sejagat lah. Pada mutakhir ini, walaupun terdapat kebaikan, keburukan, terdapat banyak juga kekangan ataupun isu-isu semasa yang terjadi bukan sahaja di dunia, malah di negara kita. Jadi, pada pendapat Azhar, apakah isu semasa ICT yang paling serius di Malaysia? Saya rasa yang antara, walaupun saya tak ada data, tapi apa yang saya baca ataupun kita dengar adalah antara yang paling besar adalah jenayah cyber lah. Contohnya
Betul. transaksi palsu, bully cyber dan lain-lain kan. Okey. Keduanya adalah isu hubungan mungkin antara kaum ataupun hubungan masyarakat yang terjejas akibat daripada kita kata penyalahgunaan ICT ni lah kan. Masyarakat dihidangkan dengan maklumat-maklumat yang tidak benar ataupun tak dapat dipastikan kebenarannya. Jadi antara yang isu berkaitan ICT ni bagi saya adalah yang bersifat lokal lah, bersifat dalam institusi yang kecil, contohnya institusi keluarga. Pendapat saya, apakah carangan kepada masyarakat supaya masyarakat dapat menggunakan ICT dia bijaksana? Okey, secara ringkasnya ICT ini ataupun teknologi maklumat dan komunikasi ini mempunyai sangat-sangat banyak faedah. Namun sudah pasti ada kekurangannya. Jadinya kita sebagai masyarakat ataupun sebagai manusia yang bertamadun, yang menerima pendidikan dengan baik, perlulah mempunyai kebolehan ataupun intelek dan fikiran yang rasional untuk menggunakan teknologi ini dengan baik, dan seterusnya kita dapat memupuk kesepaduan antara kaum ataupun masyarakat secara umumnya di negara kita. Dan sebagai rakyat Malaysia yang of course lah, sebagai negara yang berbilang kaum dan budaya, ini sangat penting lah. Terutamanya lah. Terutamanya Indonesia ni lah. Jadinya kalau kita dapat menggunakan teknologi ini dengan baik, jadi kita dapat berbahasa terpadu, maka negara kita akan lebih maju kan. Bila negara maju, maka manfaatnya adalah kepada semua kan, dan negara kita juga akan dipandang sebagai salah satu contoh negara yang berjaya di dunia lah. Even sebagai pengalaman saya sendiri, saya belajar di luar negara dan saya pergi ke beberapa tempat di luar negara, sebenarnya banyak masyarakat dunia, terutamanya dunia Islam, yang maksud saya Indonesia itu macam negara-negara Islam lah kan, yang saya jumpa contohnya di Korea, saya jumpa di England, di Australia, mereka semua maksudnya orang-orang Islam yang berada di sana ataupun orang Islam yang berada di negara Islam yang datang ke sana, mereka ni sangat gembira bila berjumpa dengan orang Malaysia ni, dan dia sangat memandang tinggi lah Malaysia. Walaupun bila saya tanya, mereka ni tak pernah datang Malaysia pun, tapi harum namanya tu semerbak, orang tahu. Okey. Jadi harap kita boleh tingkatkan lagi lah. Terima kasih kerana sudi bagi masa lah. Sama-sama. Terima kasih juga